Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid? Cikgu harap semua berada dalam keadaan sihat di samping keluarga tersayang. Hari ini kita bertemu lagi untuk PDPR Matematik tahun 1, masih lagi dalam tajuk bunda. Tapi hari ini cikgu nak buat sedikit tutorial ringkas tentang cara nak jawab soalan dalam buku aktiviti jilid 1. Okey, murid-murid boleh pergi sediakan buku matematik jilid 1 dan buka muka surat 61. Okey, ini adalah muka surat 61. Jika kita tengok di sini soalan pada muka surat 61, aktiviti 2 ni ada dua soalan. Soalan 1 dan soalan 2. Okey, cikgu akan tunjukkan dulu contoh untuk soalan 1. Jadi cikgu akan besarkan muka surat ni. Biar kita nampak jelas sikit. Okey, sekarang kita boleh nampak dah besar sikit kan. Okey, kita baca sama-sama soalannya. Soalan nombor 1. Okey, bundarkan nombor kepada puluh terdekat. Pilih jawapan yang diberi. Okey, soalan minta kita bundarkan kepada puluh terdekat dan jawapan telah diberi. Cuma kita kena pilih yang mana satu jawapan yang betul. Okey, jom kita tengok soalan nombor 1, huruf A dahulu. Okey, soalannya minta nombor 23 bila dibundarkan akan menjadi apa jawapannya. Okey, ingat kelas yang sebelum ini hari Isnin baru-baru ni kita belajar dah. Untuk bundar, Cikgu Hanis dah cakap ada 3 cara kita boleh pilih untuk jawab soalan bundar. Kamu boleh pilih yang mana satu kamu suka, kaedah yang mana satu kamu suka. Okey, untuk soalan 1 ni cikgu nak guna bukit bundar, kaedah bukit bundar. Okey, untuk soalan 2 cikgu nak guna kaedah miskin kaya. Jadi kalau kamu tak suka kaedah yang cikgu pilih, kamu boleh pilih guna kaedah yang kamu rasa senang bagi kamu, ya. Okay, kita tengok soalan pada huruf A, dia minta nombor 23. Jadi kita keluarkan nombor 23. Kalau kamu tak muat nak tulis di tepi buku aktiviti, kamu boleh ambil kertas lain dan conteng buat jalan kira di kertas yang lain, ya. Okey, jalan kira ni penting supaya kamu tidak tersilap ataupun tersalah kira lah. Jadi lebih seronok kalau kita buat jalan kira pada kertas yang lebih besar. Okey, 23 cikgu nak gunakan kaedah bukit bundar. Bila kaedah bukit bundar, mestilah kita kena lukis bukit. Ini bukit. Segitiga je kan cikgu dah pernah ajar pada hari Isnin hari tu. Okey, bila dah lukis bukit, tuliskan nombor sifar dan nombor sifar di setiap kaki bukit tersebut. Kemudian jangan dilupa di puncak bukit pun ada nombor, tetapi nombor 5. Bukit bundar mesti ada nombor sifar dan 5. Kemudian bila dah siap tulis nombor, jangan lupa tulang bukit. Ada 4 tulang di setiap kiri dan kanan. 1, 2, 3, 4. Okey, lepas kita dah siap tulis tulang, bukit, nombor sifar dan nombor 5, kita tengok balik nombor yang diminta tadi. Yang disuruh kita bundar tadi nombor 23. Kita tengok nombor yang berada pada tempat puluh, nombor tempat puluh. Okey, di hadapan ni lah nombor tempat puluh ni. Ingat dulu cikgu pernah ajar dalam topik nilai tempat. Okey, yang di belakang ni adalah sa, yang depan ni adalah puluh. Okey, jadi nombor yang berada dalam nilai puluh adalah 2. Jadi nombor 2 ni kita bawa kepada nombor sifar yang pertama. Dah dapat dah nombor puluh yang pertama ni 20. Jadi kita mula susun nombor. Selepas nombor 20, nombor 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Jadi di sini kita dah tengok, okey, nombor jawapan apabila digunakan mesti nombor sama ada nombor 20 ataupun nombor 30. Jadi kita bulatkan nombor yang diminta tadi, nombor apa? 23. Jadi saya bulatkan nombor 23. Nombor 23 ada dekat
C ni. Kita dah boleh lihat 23 ini lebih dekat dengan nombor 20 ke lebih dekat dengan nombor 30? Boleh nampak dah. Kalau kita letak bola dekat nombor 23 ni, bola tu akan jatuh ke bawah ke dia akan naik dulu baru jatuh? Mustahil lah dia naik dulu kan. Dia akan jatuh kepada nombor 20. Jadi jawapan apabila dibundarkan 23 akan menjadi 20. Okey, soalan huruf A kita dah dapat jawapan. Tengok pula huruf B. Soalan minta kita bundarkan nombor 68 akan menjadi apa apabila dibundarkan kepada puluh terdekat. Okey, huruf B ni cikgu nak awak buat sendiri. Okey, awak boleh pilih nak guna teknik bukit bundar ke, nak guna teknik garis nombor ke, ataupun nak guna teknik miskin kaya terpulang. Ini tadi huruf A cikgu bagi contoh menggunakan teknik bukit bundar. Huruf B ni cikgu tak nak tunjukkan contoh, cikgu nak awak buat sendiri. Kita pergi tengok pada huruf C pula. Huruf C, soalan huruf C ni sedikit berbeza daripada huruf A dan B. Kenapa? Sebab kalau huruf A, dia bagi nombor supaya kita bundarkan dan kita perlu cari jawapan apakah nombor yang apabila dibundarkan tu. Maksudnya di sini dia bagi nombor, dia suruh kita bundarkan nombor tersebut untuk cari nombor yang dibundarkan kepada puluh terdekat. Tetapi huruf C dia bagi jawapan dah. Dia dah bagi dah jawapan. Bila dibundarkan kepada puluh terdekat, dia dah bagi dah jawapan. Huruf C, D dan E ni dia dah bagi dah jawapan bila dibundarkan. Jadi dia nak kita cari nombor yang sebelum dibundarkan. Nombor yang sebelum dibundarkan dapat jawapan 90, 60, 100 ni. Okey, macam mana kita nak buat? Tadi kita dah dapat jawapan 20 kan. So kita kita pangkahlah siap-siap dekat jawapan yang diberi ni. 20 ni dah ada dah jawapan tadi. Jadi tinggal 4 sahaja jawapan yang perlu kita cek untuk dimasukkan ke dalam jawapan huruf B, C, D dan E. Okey. Huruf B awak cari sendiri jawapan sekejap lagi. Okey, huruf C, D dan E macam mana kita nak dapat jawapan ni? Okey. Caranya adalah kita kena bundarkan nombor yang ada di dalam jawapan yang diberi ni kat sini ni. Dan kemudian kita tengok jawapan selepas dibundarkan ni yang mana satu jawapan dia. Okey, contohnya cikgu nak ambil nombor 95 ni lah. Kita buat contoh nombor 95 ni. Okey, kita cuba bundarkan nombor 95 Okey, sekejap cikgu padam dulu. Contoh yang cikgu dah buat tadi ni kat sini cikgu padam sekejap. Okey, nombor 95. Okey, kita nak bundarkan nombor 95 ni, kita nak cari dia apabila dibundarkan jawapan dia dekat mana 95 kita cikgu kata nak bundarkan menggunakan kaedah teknik bukit bundar. Jadi cikgu buat bukit. Apabila dah buat bukit, jangan lupa tulis nombor sifar di bawah ni. Lepas dah tulis nombor sifar, di atas puncak ada nombor 5. Kemudian kita tengok nombor yang diminta untuk dibundarkan nombor 95. Okey, nombor ni kita cari nombor apakah yang berada pada tempat puluh. Okey, ini puluh, ini sa. Okey, nombor yang berada pada nilai tempat puluh adalah nombor 9. Jadi kita bawa nombor 9 ni ke kaki bukit yang pertama. Okey, kita dah dapat dah nombor permulaan dia. Okey, kemudian jangan lupa lukis tulang. Ada 4 tulang pada setiap bukit. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Alah, saya ingat pula tulang cikgu. Sekejap, cikgu padam buat bagi cantik sikit. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okey. Kita dah ada nombor permulaan tadi, nombor 90. Kemudian kita sambung, tuliskan nombor yang seterusnya. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97,
98, 99, 100. Okey. Kemudian kita tengok nombor yang diminta tadi untuk dibundarkan adalah nombor 95. So, kita bulatkan nombor 95. Oh, nombor 95 ni dia berada di atas, di puncak. Apabila dia berada di puncak, dia boleh jatuh ke nombor 90. Dia boleh juga jatuh ke nombor yang 100, yang nombor kedua-dua belah. Jadi, bila nombor yang duduk di atas atau di tengah-tengah puncak, cikgu dah bagi tahu, okay, dia akan pilih nombor yang lebih besar. Dia akan pilih nombor yang lebih besar. Jadi, nombor yang lebih besar pada Bukit Bunda ini adalah nombor 100. Jadi, jawapan apabila dibundarkan nombor 95 ni, jawapan dia adalah 100. Okey, 95 apabila dibundarkan akan jadi 100. Jadi, kita nak letak 95 ni dekat mana? 95 dekat sini kan? 95 dibundarkan menjadi 90. Salah. 95 apabila dibundarkan menjadi 60. Salah. 95 dibundarkan menjadi 100. Betul sama Jadi, ini jawapannya 95. Kita tulis di sini. Dapat dah satu jawapan. Okey. Untuk soalan C dan D, awak cuba kira lah. Jawapan dia dah bagi kan? So, kita kira. Macam contoh cikgu buat tadi Faham? Murid-murid, kita boleh sambung lagi kan? Tadi kita dah buat contoh soalan untuk nombor 1. So, sekarang cikgu nak tunjuk pula contoh untuk kita jawab bagi soalan nombor 2. Macam tadi juga cikgu tak akan jawab A, B, C, D. Cikgu hanya akan tunjuk satu contoh saja Huruf B, C dan D kamu perlu buat sendiri Okay, soalan nombor 2 dia punya soalan berbunyi, warnakan jawapan yang betul. Okay, yang ini perlu awak warnakan jawapan yang betul. Tengok huruf A. Huruf A, soalan dia minta. Okey. Apakah nombor yang apabila dibundarkan kepada puluh terdekat akan menjadi 50? Okey, kita bulatkan nombor 50 ni supaya kita nampak. Soalan minta apakah nombor yang apabila dibundarkan apabila dibundarkan kepada puluh terdekat akan menjadi 50. Jadi untuk soalan ini kamu kena cuba satu-satu jawapan yang dia bagi ni. Kena bundarkan satu-satu. Okey, macam tadi cikgu dah bagi tahu kamu, cikgu nak guna kaedah miskin kaya. Cikgu pilih untuk guna kaedah yang ini, nak guna kaedah miskin kaya. Okey, untuk kaedah miskin kaya ni kita kena ingat ada nombor miskin dan kaya. Okey, apabila teknik miskin dan kaya, mestilah ada nombor miskin dan nombor kaya. Ingat balik, nombor miskin ada nombor sifar, nombor 1, nombor 2, nombor 3 dan nombor 4. Apabila dia dalam nombor miskin, kita hanya tambah sifar. Kalau dia berada dalam nombor kaya, iaitu nombor 5, nombor 6, nombor 7, nombor 8 dan nombor 9, kita perlu tambah 1. Tambah 1 di mana? Tambah 1 pada nombor yang berada pada nilai tempat puluh. Okey, jom kita tengok soalan huruf A. Pada jawapan yang pertama ni, iaitu jawapan dia nombor 53. So, kita nak tengok nombor 53 ni apabila dibundarkan akan menjadi 50 tak? Okey, so kita tulis dulu kat luar ni. Kalau kamu tak muat dalam buku aktiviti tu, kamu tulis dalam kertas kosong buat jalan kira. Okey, nombor 53. Okey, mula-mula cikgu kena pastikan dulu nilai puluh dan sa. Okey, kita dah tengok dah puluh. Nombor yang berada pada nilai tempat puluh adalah nombor 5. Okey, kita dah garis dah nombor yang berada pada nilai tempat puluh, nombor 5. Kemudian kita kena bulatkan nombor yang berada di sebelah dia. Okey, kita bulatkan nombor yang di sebelah dia. Jadi, nombor yang dibulatkan ini adalah nombor 3. So, nombor yang dibulat ni lah yang kita perlu cari. Sama ada dia duduk dalam nombor miskin ataupun nombor kaya. Okey, cikgu tengok dia di sini. Nombor 3 ni berada dalam kategori nombor miskin. Nombor 3 ada di sini. Jadi, maksudnya di sini, pada nilai tempat puluh,
kita tak perlu tambah 1, kita tambah sifar. Bila tambah sifar, kita tulis kat sini, tambah sifar. Okey, jadi kita dah boleh dapat jawapan dah ni. Okey, nombor di belakang, nombor sa ni akan jadi nombor sifar. Sebab bila dibundarkan, memang belakang ni akan jadi nombor sifar. Yang berubah hanyalah nombor di hadapan, di tempat nilai puluh ni. Jadi kita tengok 5 bila ditambah dengan sifar adalah 5. Betul tak? Jadi apabila dimudarkan, 53 akan menjadi 50. Jadi nombor 53 ini kita perlu warnakan dia. Jadi cikgu nak warna dengan warna apa ni? Okey, saya warna kat sini saya warna dengan warna kuning. Okey. Kemudian kita tengok pula nombor yang seterusnya, 55 ni kalau dibundarkan akan menjadi 50 ke tidak So, kita tulis nombor 55. Kemudian kita tengok nombor puluh dan sa. Okey, puluh sa. Kemudian kita gariskan nombor yang berada pada nilai tempat puluh. Bulatkan nombor yang di sebelahnya. Nombor yang dibulatkan itu kita perlu tengok sama ada berada dalam nombor miskin atau nombor kaya. Nombor 5 ada dalam nombor kaya. Bila ada dalam nombor kaya, kita perlu tambah 1. Tambah 1 di mana? Tambah 1 pada nilai tempat puluh. Okey, kita dah boleh buat jawapan. Nombor pada sa, kita tarik turunkan jadi sifar. Kenapa tarik turun jadi sifar? Cikgu dah pesan banyak kali dah. Bila dibundarkan, jawapan pada nombor belakang mesti nombor sifar. Sebab jawapan dia mesti puluh. Okey? Kemudian kita tengok pada nilai tempat puluh ni, kita perlu tambah 5 tambah dengan 1. 5 tambah 1 adalah, jawapannya adalah 60. Jadi 60. 55 ni apabila dibundarkan kepada perutu dekat akan jadi 60. Jadi 55 ini salah. Jadi kita tidak perlu warna. Okey, kita tengok pula soalan jawapan yang nombor 48. Cikgu nak tulis kat mana ni? Okey, cikgu tarik kotak nombor miskin ni ke tepi sikit. Okey, kita buat untuk nombor 48. Cikgu tulis nombor 48. Kemudian apabila dah buat, kita buatkan nilai tempat dia supaya kita dapat lihat. Okey, nilai tempat puluh sa. Kemudian bila dah dapat kena pasti yang mana nilai tempat puluh, di sini kita gariskan nombor yang berada dalam nilai tempat puluh. Kemudian kita bulatkan nombor di sebelahnya. Jadi nombor yang di sebelahnya ni, yang dibulatkan ni, kita perlu kenal pasti sama ada duduk dalam nombor miskin atau nombor kaya. Nombor 8 duduk dalam nombor kaya. Bila duduk dalam nombor kaya, kita perlu tambah 1. Tambah 1 di mana? Tambah 1 di nombor sebelah dia. Di nombor yang berada pada tempat puluh. So, kita dah boleh buat jawapan dia. Nombor belakang kita tarik jadi sifar sahaja. Nombor di hadapan, nombor di tempat nilai puluh, kita perlu tambah dengan 1. 4 tambah 1 jadinya 5. Jadi 48 apabila dibundarkan menjadi 50. Sama kan? 50. Sama dengan soalan. Jadi kita warnakan nombor 48. Okey, boleh? Ini soalan huruf A. Cikgu tolong buat huruf A. Huruf B, C dan D kamu kena buat sendiri, boleh? Boleh cuba buat ya. Nanti lepas dah siap, hantarkan dalam Google Classroom.